Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri meminta mana-mana pihak supaya tidak mempolitikkan isu kejatuhan ringgit tanpa bersandarkan kepada fakta. Jelas Perdana Menteri, Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah pada tahun lalu dengan kadar inflasi dan pengangguran menurun. Pada masa sama, Malaysia turut menggunakan mata wang ringgit dalam perdagangan dengan beberapa negara sebagai antara langkah mengurangkan kesan pengukuhan dolar Amerika Syarikat. Bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di Laksana Kerajaan adalah bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga mahir dari luar negara. Menteri Pendidikan Tinggi berkata antara pendekatan diambil adalah dengan memperluas bidang pengajian TVET ke peringkat tertinggi melalui rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Kementerian Sumber Manusia bekerjasama dengan sektor awam dan swasta dalam memperkasakan bidang TVET khususnya kemahiran automotif. Ia usaha memperluaskan pembelajaran kemahiran bidang teknikal dan vokasional TVET. Kerjasama yang dijalankan mampu membawa pembelajaran secara langsung kepada pelajar yang mengikuti kursus automotif. Cadangan agar Tribunal Penjawat Awam diwujudkan semula perlu dibincangkan dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan Ketua Setiausaha Negara. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyatakan demikian sebagai mengulas cadangan Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Membantras rasuah dan memperjuang integriti dalam semua aspek kehidupan perlu didedahkan kepada mahasiswa di seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi berkata integriti dan pencegahan rasuah adalah nilai-nilai yang amat penting dalam membentuk masyarakat beretika. Konsep Malaysia Madani yang diketengah Perdana Menteri menjadi teras utama dalam memastikan integriti dan perjuangan anti rasuah akan diperhebatkan untuk memulihkan imej Malaysia di mata dunia. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin berangkat ke majlis bacaan Yasin dan doa sempena Nisfu Syaaban peringkat negeri Kedah di Masjid Zahir Al-Ustar. Majlis dimulai dengan solat maghrib dengan diimamkan Imam Besar Masjid Zahir Syekh Muhammad Naim Ahmad dan disusuli dengan bacaan Yasin serta doa. Lebih 40 ajaran sesat dikenal pasti aktif di Selangor disebarkan secara fizikal dan dalam talian. Menurut Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan terhadap kumpulan atau individu yang cuba memesongkan agama Islam. Antara ajaran sesat yang dikesan ialah Asma Al-Husna, Milah Abraham, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir atau Sitah An-Nur dan Rasul Melayu. Seramai 14,890 penagih dadah telah pulih sepenuhnya daripada 19,820 penagih yang menjalani program rawatan dan pemulihan dalam komuniti di Melaka sepanjang tahun lalu. 65,372 penagih dadah direkodkan sedang menerima program rawatan di seluruh negara dan daripada jumlah tersebut, seramai 19,440 telah dinilai pada tahun 2022. Hasil penilaian itu mendapati seramai 14,008 penagih atau 72.1% mencapai tahap pulih. 10,983 kes kebankrapan atau muflis direkodkan di Kedah hingga Januari lalu. Majoriti individu yang diisytiharkan bankrupt berusia antara 35 hingga 40 tahun dan ia disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya pinjaman dan hutang kad kredit. Jabatan Perumahan Negara disaran meningkatkan operasi menjejak penghuni Program Perumahan Rakyat PPR yang menyewakan unit kediaman itu kepada warga asing. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas berkata tindakan keras perlu dikenakan terhadap penyewa berkenaan termasuk membatalkan kontrak menduduki PPR. Program Gotong Royong Perdana Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK melibatkan Sultan Volunteers SV bakal diperluaskan ke Kampung Baru dan Felda di seluruh Johor. Menteri Besar Johor berkata ia selari dengan pelaksanaan agenda Johor Bersih yang sebelum ini hanya di kawasan bandar.
350 peserta terdiri daripada pelajar dan kakitangan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menjayakan program Siswa Komuniti Madani. Program berkonsepkan jelajah ke kampung seluruh Perlis itu merupakan tanggungjawab sosial pelajar UNIMAP kepada komuniti setempat. Sejak Mac tahun lalu, 7 siri program Siswa Komuniti Madani telah dilaksana melibatkan lebih 4,000 penduduk. 50,000 benih ikan lampam dilepaskan ke Sungai Pendang. Ia bertujuan menambah stok ikan di kawasan tersebut di samping untuk manfaat nelayan darat dan penduduk sekitar. Program tersebut juga dapat membantu Jabatan Perikanan merancang dan menambah stok sumber perikanan darat untuk jangka masa panjang. Badan Peguam Malaysia telah menganjurkan persidangan Women's Rights Conference 2024 Unveiling Voices, Breaking the Bridle. Persidangan itu bagi meraihkan peguam wanita di samping menggalakkan peranan wanita dalam keusahawanan, kepimpinan dan pemerkasaan ekonomi. Peruntukan RM5 juta kepada Majlis Belia Malaysia MBM sementara RM2 juta lagi untuk pelaksanaan program Rakan Muda sepanjang tahun ini. Ia menjadi bukti komitmen berterusan Kementerian Belia dan Sukan dalam memastikan persatuan atau pertubuhan belia berupaya menjalankan aktiviti terutama di peringkat komuniti. Kementerian Kesihatan terus komited untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan bagi mendapatkan rawatan kesihatan. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan menerusi tabung bantuan perubatan, ia dapat meringankan beban kepada mereka yang memerlukannya. Di Labuan, seramai 4 individu menerima bantuan berkenaan dengan kos keseluruhan hampir RM50,000. 3 hingga maksimum RM10,000 akan disumbangkan oleh Majlis Agama Islam Raya Persekutuan bagi membantu asnaf yang ingin berkahwin pada tahun ini. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, selain meringankan beban, insentif tersebut sebagai langkah untuk mengurangkan pelbagai masalah sosial. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin berkenan menghadiri sambutan perayaan Tahun Baharu Cina 2024 peringkat negeri. Majlis bertema perayaan muafakat itu dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan seperti tarian naga, tarian singa, gamelan dan drum serta orkestra. Lebih 500 masyarakat setempat memeriahkan sambutan Cap Gome Dun Indra Kayangan di Perlis. Pelbagai acara menarik seperti tarian singa, persembahan tai chi, cabutan nombor bertuah dan pemberian angpau disajikan kepada jemputan yang hadir. Langkawi FM menganjurkan sambutan Hari Radio Sedunia yang bertemakan seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik dengan pelbagai aktiviti bersama pengunjung dan peminat Langkawi FM di Dataran Cenang. Menurut Ketua Bahagian Rancangan Langkawi FM, Murad Muhammad Syafiee, penyiaran radio kini perlulah selari dengan keperluan semasa, termasuklah kaedah penyampaian yang kreatif dan kandungan yang menarik minat pendengar. Roxy Easy muncul juara bintang RTM 2024 menewaskan 5 peserta lain dalam program yang disiarkan secara langsung dari Auditorium Sri Angkasa Kota Media. Kejayaan itu menyaksikan beliau membawa pulang wang tunai RM78,000 dan sebuah kereta Proton Iris. Manakala peserta termuda Dania dinobatkan naib juara bintang RTM 2024 sekaligus membawa pulang RM35,000 beserta hadiah iringan. Kesemua 6 peserta bintang RTM 2024 diadili dan dinilai sepenuhnya oleh juri-juri profesional iaitu Datuk Syafrina Slamat, LY, Ernie Zakri dan Aina Abdul. Pencapaian Malaysia menerajui pelaksanaan rangkaian 5G negara akan dikongsi Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dalam ucap pertamanya ketika Mobile World Congress Barcelona MMC 2024 di Sepanyol. Selain mewujudkan Pavilion Malaysia yang disertai penyedia syarikat telekomunikasi negara, beberapa perbincangan akan diadakan dengan pemain industri telekomunikasi antarabangsa termasuk Badan Antarabangsa Group Special Mobile Association GSMA yang menganjurkan kongres tersebut. Perhimpunan tahunan terbesar industri telekomunikasi itu disertai lebih 100,000 pemain industri berlangsung mulai 26 Februari hingga 2 Mac. Kerajaan menetapkan RM599 harga maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk tempoh perjalanan 3 hari menjelang sambutan Aidilfitri tahun ini. Syarikat penerbangan turut menyediakan penerbangan tambahan selain menawarkan harga tetap untuk penerbangan tertentu pada waktu malam.
Penyusutan nilai mata wang ringgit hanya memberi impak minimum terhadap pembelian stok ubat-ubatan negara. Menteri Kesihatan berkata, ia berikutan kerajaan sentiasa membuat pembelian stok ubatan lebih awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Lebih 200,000 rakyat menerima manfaat perkhidmatan kos sara hidup melalui 131 siri jualan madani koperasi di seluruh Malaysia tahun lalu. Selain itu, turut menerima faedah daripada program berkenaan ialah 221 koperasi dan usahawan apabila secara tidak langsung mendapat manfaat perkembangan perniagaan. Melalui siri jualan itu, rakyat mendapat diskaun sehingga 20% lebih rendah bagi barangan keperluan asas. Saluran informasi produk pembiayaan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun. Orang ramai berpeluang mendapatkannya menerusi Karnival Tekun Madani yang bakal berlangsung 1 hingga 3 Mac ini. Karnival yang turut mendapat kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sungai Buloh akan berlangsung di Desran Mall, Kota Damansara. Penurunan 58% jumlah miskin tegar di Perak direkodkan bagi tahun 2023 melalui pelaksanaan program One Stop Center Sejahtera Sosial oleh Pejabat Pembangunan Negeri ICU. Berdasarkan data IKASIH tahun lalu, seramai 9,402 ketua isi rumah kategori tersebut telah menurun kepada hanya 3,911 KIR. Menteri Besar Perak menjelaskan program tersebut yang menyatukan semua agensi di bawah satu platform banyak membantu mempermudah golongan miskin tegar untuk mendapatkan bantuan. Program jualan ramah Back to School peringkat Negeri Sembilan 2024 mendapat respon positif masyarakat. Di Senawang, rata-rata ibu bapa bersetuju dengan program berkenaan. Ia dapat meringankan beban susulan persiapan persekolahan perlu dilakukan serentak dengan Ramadan. Perluasan penempatan Israel di tebing barat melanggar peruntukan undang-undang antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Amerika Syarikat semasa pertemuannya bersama Presiden Argentina di Buenos Aires. Amerika Syarikat menyatakan pendirian perluasan penempatan haram Israel hanya akan memburukkan konflik semasa. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan lebih 500 sekatan baharu ke atas Rusia sebagai tindak balas terhadap kematian ahli politik pembangkang Rusia Alexei Navalny. Sekatan menyasarkan individu yang mempunyai kaitan dengan pemenjaraan Navalny serta sektor keuangan dan pangkalan industri pertahanan Rusia. Seramai 500 penunjuk perasaan berkumpul di Athens bagi menyokong Ukraine pada ulang tahun kedua pencerobohan tentera Rusia semalam. Penunjuk perasaan berarak di ibu negara Greece sambil memegang papan tanda dan mengibarkan bendera Ukraine. Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine telah memulakan perang paling dahsyat di Eropah dalam tempoh lebih 70 tahun. Ratusan orang mengadakan demonstrasi di Dakar menggesa Presiden menetapkan tarikh pilihan raya sebelum penggalnya berakhir pada 2 April. Presiden Senegal mencetuskan krisis politik terburuk di negara Afrika Barat itu apabila menangguhkan undian yang dijadualkan hari ini. Majlis Perlembagaan membatalkan penangguhan itu dan menggesa supaya undi diadakan dengan secepat mungkin. Cuaca panas ekstrim melanda Bandar 5 di Peru. Suhu ketika ini mencecah 30 darjah Celsius dan dijangka berterusan sepanjang minggu. Ini merupakan tahun paling panas pernah dialaminya dalam tempoh 15 tahun. Keadaan cuaca melampau dialami negara itu dipengaruhi oleh fenomena El Niño. Jumlah kematian akibat kebakaran blok Pasapuri di Valencia, Sepanyol meningkat kepada 10 orang. Perdana Menteri Sepanyol melawat ke tempat kejadian dan menyifatkan kebakaran itu sebagai satu insiden yang dahsyat. Beliau turut bersimpati dengan nasib penduduk yang kehilangan harta benda. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.